Baik, buat apa yang kita perlu buat? Baik, satu benda yang perlu kita buat iaitu memberi. Kita nak memberi, kita nak bersedekah tadi. Baik, cuma bila masa dia, apa dan kepada siapa. Baik, bila masa dia, bila-bila masa. Bila-bila masa maknanya kalau nak bagi sedekah jangan tentukan waktu. Ada orang ni dah start kumpul duit nanti nak korban, lepas tu nak sedekah apa pun tak mau. Ataupun ada orang kumpul duit nak sedekah bulan puasa, kan? Bila kata ada siapa nak sedekah ni, masa tu bulan Syakban, dia kata oh saya tak ada duit sangat, saya dah kumpul untuk sedekah bulan puasa nanti. Yang tu pun tak, jangan tangguhkan. Kita takut tak sempat Ramadan mati. Jadi maknanya Ramadan nanti tambah sedekah lagi kalau ada rezeki baru. Sekarang ni sedekah dulu. Itu maknanya bila-bila masa jangan ditangguhkan sama sekali. Kemudian apa yang kita nak sedekahkan? Baik, yang terbaik adalah apa yang paling kita sukai, yang paling kita sayang. Ini memang tahap iman tinggi. Kalau rasa tak mampu nak buat, lepas tu orang kata kita ni tahap iman rendah, jangan marah, mengaku je lah. Memang tak sampai tahap kalau orang kata barang kita tu cantik kita boleh terus bagi. Itu kita bukan tahap tu, mengaku je lah. Cuma usahakan supaya satu masa nanti kita boleh sampai tak sayang apa pun, semua tu apa yang kita suka pun kita boleh lepaskan macam tu saja. Itu sedekah yang terbaik. Jangan sampai sedekah apa yang paling kita tak sukai ataupun yang kita tak sanggup pandang walau dengan sebelah mata. Elakkan. Baik, siapa kita bagi kepada siapa saja. Sebelum ni kita dah sebut, bukan hanya kepada yang kita sayang tapi juga kepada yang kita benci. Kalau yang kita tak kenal, okey, normal kita duk bagi kat Kemboja, kat Palestin, kita tak kenal. Tapi sekarang ni yang kita benci pun kita kena bagi juga. Itu konsep sedekah tanpa mengira siapa yang akan menerima, asalkan dia memerlukan, kita bagi. Baik, lihat untuk kita suka berinfak, kita lihat 3 benda. Satu, semua orang akan bahagia. Kemudian anda gembira, kita sendiri akan gembira. Kemudian dunia akan aman dan tenang, harmoni. Baik. Maksudnya apa? Kita ni kalau bersedekah, saya percaya kalau kita ni memang, contoh ni datang masjid Tengku Ampuan Jemaah, kita memang bawa kuih, contoh. Orang mesti suka kan kalau kita datang mesti ada kuih. Ataupun apa-apalah, kita bawa tudung ke kan, brush ke kan, tiba-tiba siapa lalu kat pintu tu dapat seorang satu. Seronok kan? Ingat nak datang kuliah je, rupanya dapat hadiah. Bukan masjid sponsor dah, ada orang duk bagi. Yang toke-toke brush tu boleh lah kan, clearance stock kan. Kita bagi hadiah tu, maknanya kita kata kita sendiri, nombor satu, orang seronok dapat walaupun kecil-kecil sebab dia tanpa disangka kan. Orang seronok. Bila orang seronok, kita bahagia kan, automatik. Orang senyum tengok kita, orang ucap terima kasih. Tiba-tiba tengok orang tu pakai terus kan, lagi kita bahagia. Bila kita bahagia, akhirnya kita yang akan senang hati. Jadi maknanya bila kita bersedekah, memang kita akan gembira secara automatik. Itulah kita kata, kalau kita melihat kepada itu semua, insya-Allah kita akan senang hati untuk bersedekah dan mudah untuk mengeluarkan harta kita. Ini sebenarnya tips ni saya susunkan satu ketika dulu. Saya rasa sangat sedih dengan suasana kita, kebiasaan masyarakat kita. Kalau orang tanya soalan selalu disuruh diam, dan saya selalu kena macam tu. Saya suka tanya soalan daripada zaman remaja saya, tapi selalu kena marah. Kalau saya tanya kat senior-senior memang kena marah. Akhirnya saya terpaksa cari jawapan sendiri. Jawapan itulah saya kongsikan kat sini. Dulu saya pernah tanya, macam mana cara dia supaya nak bagi jadi macam Nabi, kan keluar sedekah macam angin gitu kan. Diumpamakan Nabi tu kalau keluar sedekah bulan Ramadan macam angin, keluar macam tu je. Macam mana nak bagi dapat jadi macam tu? Saya dapat jawapan kata apa? Keluar je lah duit, tak payah fikir banyak. Itulah soalan saya kata. Soalannya tu ialah macam mana nak bagi tak fikir banyak, boleh keluar duit macam tu saja gitu. Kan tak ada orang boleh jawab. Dia kata keluar je lah, tak payah fikir. Macam mana nak bagi tak fikir? Tak payah duk fikir lah gitu. Jadi akhirnya sampailah hari macam mana akhirnya barulah kita katakan sebenarnya kok mana pun benda tu lari kepada mind setting kan. Jadi di sinilah kita kongsikan, dan insya-Allah maknanya dia boleh membantu kalau kita cuba untuk laksanakan. Baik. Dan kemudian akhir sekali muka surat 137 itu ada doa. Doa ni kan kalau kita nak berusaha untuk
melakukan sesuatu selain daripada usaha fizikal, manusia, yang namanya manusia ada dua unsur, rohani dan jasmani. Baik, tadi jasmani kita dah usaha kan untuk mind setting kita, ubah mindset kita. Sekarang rohani kita usaha dengan doa. Dan doanya, Allahumma atini ma ataita ibadakas salihin. Ya Allah, kurniakanlah buatku apa yang telah engkau kurniakan kepada hamba-hambamu yang soleh. Baik, doa ni ada di hujung daripada doa solat duha. Kan, hujung sekali, Allahumma atini ma ataita ibadakas salihin. Memang umum kita katakan, ya Allah, berikanlah kepada aku apa yang engkau bagi kepada orang yang soleh. Baik, orang soleh ini memang tak boleh tidak pasti orangnya pemurah. Orang yang soleh tu pasti tak cintakan dunia. Bila tak cintakan dunia, harta sangat mudah untuk dikeluarkan. Itu yang kita nak minta, salah satu daripada sifat orang soleh yang mesti ada dalam diri kita. Selalu minta, ya Allah, bantulah aku. Jadi setiap kali kita nak jadi orang pemurah, selain pada usaha kita secara fizikal, ubah mindsetting kita, selalu minta dengan Allah. Dan kita tak tahu bilakah titik pertama Allah akan mengubah peribadi kita daripada dulu genggam tangan tangkai jering, haji bakhil, hajah bakhilah, sampai tiba-tiba ada satu titik kita berubah jadi hajah pemurah, kan? Dia boleh berlaku benda tu, bukan tunggu haji je berubah, tapi anytime boleh berubah ketika mana Allah terima doa kita dan Allah melihat kesungguhan kita. Jadi minta dengan Allah, insya-Allah. Baik, dan penutup muka surat 138, sesungguhnya pemberian yang ikhlas walaupun sedikit itu adalah jauh lebih baik dari tidak memberi sama sekali. Banyak itu lebih baik dari sedikit, dan ada itu lebih baik dari tiada. Ini pun satu konsep mindset juga. Dalam kita nak bagi, ada orang dia fikir sikit-sikit tak payahlah kot, kan, sikit sangat, macam tak tergamak je. Dah, sikit lebih baik daripada tak ada. Buat je. Apa orang nak kata, terpulang lah. Kan orang beriman ni tak fikir tentang apa orang kata, tapi yang kita fikir tentang apa yang Allah tengok. Apa yang Allah tengok dah jelas, Allah bagi tahu. Allah tengok setiap molekul, setiap atom daripada sedekah kita. Orang nak kata apa, itu cerita lain. Itu konsep peribadi orang yang beriman, insya-Allah. Ada soalan? Alhamdulillah, semua dah jadi ahli sedekah selepas pada insya-Allah. Amin. Baik, wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As.